Setiap negara mempunyai pelbagai kes jenayah atau salah laku yang terjadi atas pelbagai faktor. Antara jenayah yang sering kita lihat atau dengar termasuklah rompakan, keganasan, ragut dan tidak terkecuali jenayah membunuh. Seiring waktu, kita telah didedahkan dengan pelbagai jenis kejadian bunuh yang amat mengerikan dan menyayat hati. Pada tahun 2012, dunia pernah digemparkan dengan satu kes pembunuhan yang berlaku di Alaska oleh seorang pembunuh bersiri. Seorang lelaki yang berasal dari Utah di wilayah Amerika Syarikat difahamkan telah lama terlibat dalam kes pembunuhan bersiri sejak tahun 1998 dan sepanjang hidupnya suspek telah membunuh sebanyak 10 orang di beberapa negara. Difahamkan modus operandi suspek dalam semua siri pembunuhan adalah memilih sasaran secara rawak dan menukar kaedahnya bagi mengelak diri berjaya dikesan oleh pihak berkuasa. Barangan atau senjata pembunuhan juga ditanam jauh selama bertahun-tahun sebelum digunakan semula bagi membunuh bangsanya. Bagaimanapun, mangsa seterusnya yang ke-11 di Alaska pada tahun 2012 menjadi saksi terakhir kekejamannya sebelum berjaya diberkas oleh pihak polis. Pada tahun 2012, suspek telah tinggal di Alaska bersama teman wanita dan anak perempuannya yang berusia 10 tahun. Siapa menyangka di Alaska menjadi medan seterusnya buat suspek mencari mangsanya. 1 Februari 2012, seorang remaja berusia 18 tahun yang merupakan pekerja di kedai topik Common Grounds telah diculik. Difahamkan suspek datang ke tempat pekerjanya melalui pandu lalu drive-thru sebelum menyatakan bahawa ia adalah satu rompakan pada ketika itu. Individu terbabit menyuruhnya untuk mematikan lampu sambil mengacungkan pistol ke tingkap dalam kejadian sebelum jam 8 malam waktu tempatan. Menurut The New York Post, suspek telah bertindak mengikat tangan mangsa dan menyumbat mulut dengan segenggam tuala sebelum dibawa pergi dengan sebuah trek pickup milik pembunuh berkenaan. Suspek turut mengatakan bahawa mangsa hanya diculik untuk dijadikan tebusan. Bagaimanapun, kad kredit mangsa telah dirampas sebelum dipindahkan ke gudang peralatan di rumahnya pada sekitar jam 2 pagi dalam keadaan diikat leher. Mimpi buruk mangsa baru sahaja bermula apabila suspek sewaktu itu sedang minum mengatakan bakal merobolnya sebelum mencekik mangsa dengan tali yang diikat pada lehernya. Sejurus itu, suspek kembali ke rumahnya untuk mengemas beg pakaiannya dan anak perempuannya kerana bakal bercuti bersama keluarga selama 2 minggu sebelum meninggalkan kediaman pada jam 5 pagi. Mangsa yang telah dibunuh kemudiannya telah dilaporkan hilang keesokan harinya. Perkara tersebut turut melibatkan pihak FBI yang turun pandang bagi mencari mangsa. Bagaimanapun, usaha itu hanya sia-sia kerana suspek melakukan penyamaran sewaktu menculik mangsa selepas dinilai menerusi kamera hitam tertutup CCTV. Siasatan juga sukar dijalankan berikutan tidak menemui sebarang petunjuk yang jelas. Lebih teruk lagi, pada 17 Februari sejurus pulang daripada bercuti, suspek memasukkan kematian mangsa bagi memperoleh wang tebusan daripada ibu bapa mangsa. Suspek mendakwa mangsa masih hidup dan berjanji tidak akan mencederakannya. Apa yang mengejutkan, suspek bertindak menjahit kelopak mata remaja perempuan itu dengan tali pancing bagi membuktikan remaja itu masih hidup. Suspek telah meminta wang tebusan untuk dimasukkan ke akaun bank mangsa dan ibu bapanya menuruti permintaan suspek. Bagaimanapun, suspek tidak mengembalikan mayat mangsa, malah telah bertindak memotong bahagian badan mangsa menjadi beberapa keratan sebelum dibuang ke dalam tasik beku di Alaska. Selepas memperolehi wang tebusan, suspek mengubara ke beberapa lokasi sambil mengeluarkan wang yang diperolehi. Dari situ, pihak FBI telah membuat penilaian bagi menjejaki lokasi suspek. Menjelang 13 Mac, seorang askar Texas di Bandar Shepherd telah mengesan kereta yang digunakan oleh suspek yang diletakkan di sebuah hotel. Askar terbabit telah bertindak mengikori suspek yang membawa kereta melebihi had laju sebelum menahan suspek. Hasil pemeriksaan yang dilakukan di dalam kenderaan berkenaan mendapati kad bank ATM mangsa, telefon bimbit dan sup penyamaran yang digunakan sewaktu menculik mangsa di kedai kopi. Pada awalnya, suspek enggan memberi keterangan berhubung lokasi mayat mangsa ekoran tidak ditemui bersamanya. Namun setelah beberapa hari pada 2 April, suspek telah mengakui perbuatannya termasuk menjahit kelopak mata mangsa. Kemudian suspek cuba melarikan diri namun digagalkan oleh pihak berkuasa pada Mei 2012 dan akhirnya memutuskan untuk membunuh diri dalam penjara menggunakan sebilah pisau cukur pada 2 Disember 2012 dan kemudiannya pihak polis mengisyaki suspek telah membunuh 11 orang mangsa berdasarkan 11 simbol tengkorak yang dilukis dengan darah war.